Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih kerana masih bersama saya dalam revisi SPM 2015 prinsip akaun. Okey, saya baru habis menambahkan video untuk penyata penghebatan perkongsian dan saya akan teruskan dengan penyata kos pengeluaran. Okey, untuk maklumat mukadimah kita, saya harap awak boleh download soalan daripada yang link yang saya akan providekan, jommarketing/revisi account SPM. Jadinya kalau sediakan alat tulis yang selengkapnya dan juga video ni mesti kena tengok lah kan, kalau tak macam mana nak buat revision. Ok, ini soalan-soalan yang dah lepas, soalan perkongsian yang dah siap. So kita akan teruskan dengan soalan seterusnya, iaitu penyata kos pengeluaran. Ok, untuk maklumat semua, penyata kos pengeluaran ini, bila kata kos pengeluaran, dia adalah di bawah skop perakaunan pengurusan. Okey, dalam subjek dekat 4 saya dah terangkan, perakaunan ada banyak: perakaunan kewangan, perakaunan pengurusan, perakaunan perbankan, insurans, assurance dan macam-macam. Okey, banyak perakaunan. Dan tingkatan 4 kita fokus kepada perakaunan kewangan, dan tingkatan 5 kita akan fokuskan kepada perakaunan kewangan dan juga pengurusan. Okey, perakaunan kewangan, pengurusan dan juga pengurusan kewangan. Okey, semua ngan-ngan tu. Okey, jadi kalau bawa pengurusan perakaunan, kita banyak bermain dengan kos. Okey, perakaunan pengurusan kita bakal bermain banyak dengan kos. Okey, jadi macam mana masalah student saya yang lepas, mereka tak erti nak bezakan apa itu beza, macam mana nak kata kos itu adalah kos yang secara langsung ataupun kos yang tidak langsung. Okey, apa yang kita nak katakan kos, adakah kos itu kos secara langsung ataupun kos tak langsung. Okey, sekarang saya bagi satu example yang paling senang. Okey, saya akan pick satu gambar yang adalah komputer saya sendiri. Saya akan pilih gambar, okey, Dettol lah. Okey, saya akan tarik Dettol ni masuk dalam saya punya Excel. Oops, tak boleh masuk. Okey, saya akan buat Excel baru. Saya akan insert. Insert picture. Where is picture? May I just... tak boleh. Okay, gambar. Gambar Dettol tadi. Dettol. Okay, ini dia. Oops, sangat besar. Okey, ini dia botol Dettol. Dia jika asingkan kos. Okey, ini untuk kos langsung. Dan sini adalah kos tidak langsung. Okey, macam mana kita nak bezakan kos langsung dengan kos tidak langsung? Okey, sekarang awak tengok satu botol. Okey, botol yang dikeluarkan oleh kilang. Sekarang kilang ni nak jadikan satu botol plastik, bahan apa yang diperlukan secara langsung untuk jadikan botol ni? Of course lah plastik tu tak. Jadinya kos secara automatik kos langsung kita adalah plastik. Okay, ini adalah bahan mentah. Plastik adalah dikira sebagai bahan mentah. Okay, ini plastik adalah di bawah kos langsung. Kemudian apa lagi yang ada dekat sini? Okey, macam printing tepi ni apa semua. Ini adalah dikira ataupun pewarna botol ini adalah kira kos langsung yang kita panggil sebagai pewarna. Okey. Okey, ini secara contoh saja. Okey, pewarna juga dah dikira sebagai bahan mentah. Okey, sekarang tengok pula dengan kertas-kertas tepi ni, apa, stiker. Okay? Stiker ini juga adalah kos secara langsung yang terlibat untuk menjadikan botol ini. Okay? So dia akan tulis stiker.
Kemudian ada kos-kos printing apa semua, untuk kos printing semua adalah, itu adalah kos secara langsung yang berlaku. Okey, jadinya lagi kos apa yang terlibat dalam menjadikan botol ini? Agak-agaknya apa? Sebenarnya yang terlibat adalah, maksud yang terlibat ni maknanya kalau tak ada benda tu, tak akan jadi botol ni. Apa dia? Mestilah mesin. Okey, mesin ni macam mana kita nak kira kos mesin? Mesti adalah dikira melalui jam, ataupun sebab per jam itu adalah kekuatan berapa banyak yang digunakan, itu adalah mengikut beberapa jam. Okey, jadinya macam mana kita nak kira kos tidak langsung? Kos tidak langsung adalah kos yang tidak terlibat untuk menjadikan benda ni secara direct. Okey, Contohnya macam gaji pengurus kilang. Gaji pengurus kilang. Dalam satu kilang tu dia memerlukan satu orang pengurus, tapi pengurus ini bukan kerjanya untuk direct jadikan botol. Tidak, tapi dia ada kerja untuk kerjakan orang lain. Kerja yang tu. Lepas tu contohnya macam belanja dia adalah kos yang tidak direct. Dalam kos langsung ini juga jangan terlupa kita ada kos angkutan. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai distribution cost ataupun kos delivery cost. Kos untuk pengantaran bahan mentah. Sebab dia dikira bila kita beli, macam kita nak kira kos jualan. Kos jualan ni adalah bila kita nak beli barang, kita akan campur dengan harga kos yang kita dikenakan untuk delivery barang tu. Faham? Sama juga dengan kos langsung, kos bahan mentah ni. Kalau kita nak beli bahan mentah, so kos harga bahan mentah tu adalah akan terlibat sekali dengan harga angkutan ataupun harga yang terlibat, macam insurans ke apa ke, semua sekali tu. So kita akan kena campurkan sekali. Ini adalah secara asasnya. Kos berkenaan dengan kos ni awak akan belajar dalam tingkatan 6 ataupun diploma ataupun degree nanti dengan secara lebih mendalam. Cuma sekarang saya ingin teruskan dengan kita punya penyata. Penyata. Jadi saya akan buat slide baru. Akan zoom lagi. Macam biasa saya akan buat macam besar sangat. Ada 2 lajur. Dan kita akan terus tengok kepada soalan kita. Saya harap awak boleh nampak soalan ni. Kalau tak nampak, awak boleh download soalan ni sendiri. Dan macam biasalah. Soalan atas ni dia kata, daripada maklumat berikut anda dikehendaki menyediakan penyata kos pengeluaran kilang, kasut, sukan. Cemerlang bagi tahun, banyak tu nama kilang, kasut, sukan, cemerlang, bagi tahun berakhir 31 Disember 2009. Sekarang kita tengok stok pada 1 Januari 2009. Dalam soalan kos pengeluaran ni, kebanyakan student mereka akan keliru dengan perkataan kerja dalam proses ataupun KDP. Kebanyakannya mereka keliru dengan adakah KDP ni disatukan ataupun KDP ni diasingkan. Sebenarnya nak tahu KDP ni disatukan ataupun diasingkan, kita tengok KDP ni dia ada banyak tak ataupun ada satu je. Contohnya macam sekarang dalam soalan ni, KDP kita ada satu saja, satu KDP buka, satu KDP tutup, dikira satu. Tapi kalau KDP yang diasingkan, dia akan ada banyak. KDP pertama kat sini, KDP kat sini ada, kat sini ada. So itu akan dikira sebagai KDP diasingkan. Tapi yang saya tahu, yang saya telah dimaklumkan, semua silibus soalan selepas tahun 2012 kalau tak silap saya, mereka dah tukar. Semua soalan SPM akan menggunakan format KDP disatukan. Kalau tak silap saya lah. Harap-harap saya betul. Kalau saya salah, pandai-pandailah cik jawapan. Jadi kita akan bincangkan soalan sekarang. Untuk memulakan penyata kos pengeluaran, jangan lupa macam biasa kita kena tulis kat sini kilang, kasut, sukan, cemerlang. Tajuk macam biasalah. Semua penyata kewangan memerlukan tajuk ni adalah wajib. So penyata kos pengeluaran bagi tahun berakhir
31 Disember tadi Disember 2009. Okay, so kita buat garisan supaya nampak lebih kemas lagi. Dan sini saya akan setting supaya dia akan jadi automatic double zero ataupun accounting punya format. Ok, jadi nak memulakan kos pengeluaran, kita kena tengok kos bahan mentah kita. Okay, kos bahan mentah. Nak tahu kos bahan mentah kita adalah dengan cara macam mana kita nak kira kos jualan, macam tu lah kita kira kos bahan mentah. So kita akan mulakan dengan stok awal. Okay, sama je macam kira kos jualan, stok awal, cuma kita pakai stok awal bahan mentah. So stok awal bahan mentah kita dia adalah berapa? Kita tengok dalam soalan. Stok awal 1 Januari stok pada 1 Januari 2009 bahan mentah adalah 6,170. Kemudian kita kena ni kita pindahkan ke sini macam kita buat penyata pendapatan. So kita kena masukkan belian. Kita kena kira dulu kos kita beli bahan mentah tu. So yang kita beli adalah sebanyak belian bahan mentah 37,750 37750. Kemudian kita kena tambah dengan kos yang kita dikenakan untuk beli kos apa kena ok, angkutan masuk adalah kos 1,600. Ada ni insurans, bukan insurans, ada insurans kilang. Kalau dia kata insurans atas belian mungkin ya. Ok, kemudian tak ada, cuma angkutan masuk saja. So kita terus masukkan tambah angkutan masuk sebanyak 1,600 tadi. Ok, so kita totalkan dulu sama dengan sum. Kemudian bila dah dapat total kos barang yang dibeli ni, kos yang kita nak beli ni, kos barang kita beli, so kita akan tolak dengan stok akhir. Tolak stok akhir. Berapakah stok akhir kita? Kita tengok pada soalan. Ok, stok pada 31 Disember yang bawah ni stok bahan mentah kita adalah 6,130. So tolak 330. So kat sini sama dengan yang ni, tolak dengan stok akhir. So dapat maklumat kat sini. So maklumat yang sini tambah terus dengan ni sum, tarik je, enter. So kita dah dapat kos bahan mentah yang kita guna. Okay, kalau tak tulis ni pun tak apa, dia boleh dapat markas. Yang penting angka ataupun format mesti kena betul. Ok, bila dah dapat kos bahan mentah yang digunakan, maknanya contoh nak buat jadikan satu kasut, ini adalah kos dia. Ok, untuk jadikan kasut dalam beberapa unit tu, ini adalah kosnya, total cost. So kita total cost ni adalah kos yang bergantung pada bahan mentah sahaja, tapi tidak termasuk kos yang lain. Contohnya kos yang langsung seperti, ok, saya tambah lagi kos bukan bahan ni, bukan bahan tapi kos, kita panggil sebagai kos kos langsung. Cuma tajuk kos langsung ni tak perlu tulis dekat dalam exam so kita boleh delete. Cuma ni untuk revision je. Saya panggil dia sebagai kos langsung ataupun kos yang secara langsung terlibat untuk jadikan satu bahan tu. Contohnya macam saya katakan tadi, pekerja kilang tadi tu, pekerja yang nak jadikan botol atau jadikan kasut tu. Ok, pekerja kilang. Ok, jadinya kita kena tambah. Biar saya tengok dulu kos apa lagi yang ada yang terlibat. Upah pekerja kilang, yes. Sewa tidak, gaji pekerja kedai tak, gaji pengurus kilang pun tidak, kadar bayaran bukan, insurans bukan, belanja komisen kilang pun bukan. Okay, bukan, cuma kita ada satu je, maknanya upah pekerja kilang 15,630. Saya tulis kat sini gaji pekerja kilang saja. So dia punya ni adalah sebanyak 15,630 tadi.
So kita totalkan. Total. Ini adalah kos langsung. Okey, total kos langsung untuk jadikan satu, apa orang kata, satu atau bukan satu bahan, satu jenis produk tu lah, okey, yang kita panggil sebagai kos prima. Okey, ini adalah kos prima. Kos prima ni means kos bahan langsung, okey, bahan yang terlibat secara langsung tambahkan dengan kos pekerja, atau bukan bahan tapi kos yang terlibat secara langsung juga tapi bukan bahan punya, okey. So dia akan dikira sebagai kos prima ataupun kita panggil prime cost. Kos prima ni adalah kos utama untuk mengira bahan, untuk mengira kos yang secara asli daripada setiap pengeluaran. Kemudian kita kira cost overhead. Cost overhead adalah kos yang tidak terlibat secara langsung. Overhead, cost overhead yang maksudnya cost over, yang mana yang tidak terlibat secara langsung, seperti tengok dalam sini, ada macam sewa, kemudian gaji pengurus kilang, kemudian angkutan keluar, insurans, belanja surat nilai. Okey, ini adalah yang ada dalam kos-kos ni, semuanya ada dalam, orang kata apa dia ada dalam kilang tapi dia tidak terlibat secara langsung. Okey, tidak terlibat secara langsung. Okey, jadi kita akan teruskan. Kita akan terus masuk dengan kita punya cost overhead. Yang pertama sekali adalah kos alat-alat kecil. Okey, macam mana kita nak kira kos alat-alat kecil? Sebab kos alat kecil ni ada buka dan ada juga yang tutup. Okey, maknanya ada stok awal untuk alat kecil dan juga ada juga stok akhir untuk alat kecil. Jadi dia ada dua amount, satu 250, satu dengan 170. Kalau macam ni terjadi, caranya adalah macam ini. Yang awal tolak yang tutup. Okey, yang awal tolak yang tutup. Jadi kita akan dapat 250 tolak 170, lebih kurang dapat RM80. So, okey, cuba kita kira 200 tadi 250 tolak dengan 170 dapat RM80. Kenapa kita tolak? Kenapa kita tolak? Okey, jadi saya terangkan. Bayangkan saya nak drawing satu. Okey, ini saya drawing satu account. Nama account ni adalah account alat-alat kecil. Bila alat-alat kecil, pembukaannya mestilah di sebelah debit, betul tak? Okey, baki BB dia adalah 250 belah debit dan baki HB mesti belah kredit 170. Sekarang persoalannya, okey, ini baki BB, ini baki HB. Dekat mana yang kurangnya? Kurangnya dekat sini. Sini ni apa? Sini adalah nilai yang kita gunakan. Okey, kat sini adalah nilai yang kita gunakan. Jadi nak dapatkan yang kat sini mesti 270 tolak 170 baru dapat 80 kat sini. Ini adalah cara ringkas untuk bagi awak nampak. Tapi nak lagi ringkas, ambil yang awal tolak yang akhir, settle cerita. Okey. Mana tu? Okey. 80. So kita akan tengok kepada minyak pelincir pula. Okey, minyak pelincir tadi okey ada. Minyak pelincir pun kita ada buka, ada tutup. Tapi yang lebih pelik sekali, dia ada beli pula. Macam mana nak kira? Macam mana nak kira? Cara dia macam ni, sama dengan yang buka tulis dulu, buka 550. Kemudian tambah dengan yang kita beli. Okey, sebab kita dah beli, so kita tolak dengan kita punya yang kita tutup. Kita tutup 160. Betul tak? Okey, kita beli kita punya pembukaan stok awal minyak pelincir kita ada 550. Kemudian kita tambah, mana kita beli minyak pelincir dengan harga 540, tambahlah maknanya sebab kita beli. So kita tolak dengan kita punya nilai penutup.
Nilai bentuk 160. So kita dapat nilainya yang betul 930. Kemudian kita tengok pada kita punya apa lagi sewa. Upah pekerja bukan, belian ni dah. Okey, sewa sewa kilang. Sewa ni sewa kilang lah. Okey, kalau tengok dekat dalam kita punya maklumat tambahan, kita ada tulis insurans, kadar bayaran dan juga sewa hendaklah diagihkan antara kilang dan kedai dengan nisbah 3:2. Okey, untuk kira kos pengeluaran, kita perlu kira kos yang terlibat pada bahan satu. Terlibat pada bahan ni maksudnya terlibat daripada gaji pekerjanya, daripada bahan mentahnya. Kemudian kos yang terlibat untuk kilang. Okey, untuk kilang, dua kos. Maknanya kos prima untuk kos yang bahan dan juga kos gaji pekerja secara langsung. Kemudian kos overhead adalah kos untuk kilang, yang terlibat dengan kilang, bukan kedai. Okey, kedai tu tolak tepi, ambil kilang saja. Contoh macam sewa kita ni sekarang 4,230, 3:2. Maknanya 3/5 adalah untuk sewa kilang, 2/5 adalah untuk sewa kedai. Jom kita kira. Maknanya sini sama dengan 3/5 darab dengan sewa kita apa sewa kita adalah 4,230. 4,230. So kita dapat 2,538. Ini adalah untuk sewa. Ini adalah untuk sewa kilang. Okay, kemudian kita tengok pada gaji pekerja kedai, tak nak, sebab tak ada kena-mengena dengan kilang. Ni gaji pengurus kilang, yes, ada kena-mengena kilang. So dia kata masuk dalam cost overhead 11,720 gaji pengurus. So sini tulis gaji pengurus 11,720 kalau tak salah ya. Betul tak? Yes. Okey, kemudian kita tengok lagi kos yang terlibat adalah kadar bayaran. Okey. Kadar bayaran kita adalah 6,100. Masukkan juga 6,100. Tapi kadar okey, 6,300, 6,100 ni adalah untuk kedai dan juga kilang. Sekarang kita nak kira untuk kilang sahaja. Maknanya macam kita kira sewa tadi, 3/5 darab dengan 6,100, kita akan dapat tak sama dengan 3,660. Kemudian kita kira kos angkutan keluar. Okay, angkutan keluar adalah cost distribution untuk menghantar barang keluar, bukan untuk beli barang, tapi untuk hantar barang keluar. Okay, kita tengok kos angkutan keluar kita berapa. Angkutan keluar 1,200. Kemudian kita ada kos apa lagi insurance. Okay, insurance juga 3/2. Insurance sorry, 3/5. Sorry 3/5 darab dengan 1,700. Okay, dapat RM1,020. Kemudian kita tengok mesin kilang adalah aset. Okay, belanja am kilang. Belanja am kilang adalah sebanyak 1,100 kita tadi So ini adalah total cost overhead. Tapi jangan lupa kalau kat sini pun awak dapat markah dah, tapi kalau boleh jangan lupa untuk masukkan susut nilai. Okay, susut nilai juga dah terlibat dalam cost overhead kilang. Sebab kalau susut nilai mesin tu digunakan dalam kilang. Okay, so dia dikira cost overhead kilang. So sini saya tulis susut nilai. Tengok macam mana kiraan susut nilai dia. Sorry. Okay, kat sini dia kata mesin kilang disusut nilai 10% setahun. Jadinya senang. Ambil 10% darab dengan nilai mesin kilang. Okay. Sorry. So sini tulis 10/100 darab
10 bahagi 100 darab dengan berapa ni nilai mesin kirang kita? 26,200. So dapatlah 2,620. Ini adalah kita punya cost overhead. Okay, dah tak ada dah pernah habis, dah habis So kita akan nilaikan dia sama dengan sum, tarik semua dan tutup. Dapat 24,000. Ini adalah cost overhead. Jadi untuk nak kira cost, kita ini bukan kira untung ini kita kira cost, bukan untung. Kalau untung kita kena harga jual tolak harga beli. Sekarang bukan kira harga jual tolak harga beli. Sekarang kita kira kos kita beli barang campur dengan belanja terlibat untuk beli barang, campur dengan belanja untuk kita keluarkan bahan, ataupun belanja yang tidak terlibat secara langsung tapi ada diperlukan dalam kilang. Okay? So maknanya ini bukan tolak tapi dia tambah sebab nak kira kos. Okay, nak kira kos kena tambah. Dapat RM79,888. Itu adalah kos. Kemudian dekat sini dapat markah dah hampir full mark tapi belum full mark. Sebab jangan lupa kita ada KDP, kita ada kerja dalam proses. Kerja dalam proses ni adalah kerja yang masih belum siap tapi masih dalam proses untuk disiapkan. Okey, pada awal tahun kita ada kerja yang sedang nak disiapkan dalam RM410. So kita kena tambah. Okey, tambah kerja dalam proses. Kita kata kerja proses awal lah So kita letakkan nilainya adalah tadi berapa 410. So kita terus kira sama dengan tambah. Kemudian kita tolakkan dengan kerja dalam proses yang ditutup. Akhir. So kerja proses akhir kita ada 1350. 1350. So sini tutup sama dengan bukan sama ini boleh tolak terus. So kita dah dapat kita punya nilai kos paling akhir untuk menyediakan kasut sukan. Okey, macam soalan ni dia tak kata berapa kasut sukan untuk kos ni, tapi kalau soalan exam mungkin dia akan kata. So mungkin soalan seterusnya dia akan suruh kita kira kos per unit. Nak kira kos per unit maknanya total kos ni. Okey, sini ini adalah kita panggil dia sebagai kos pengeluaran. Okey, ini adalah kos pengeluaran. Maknanya kita nak keluarkan contohlah 1000 unit. Okey, 1000 unit kasut. Ini adalah kosnya. So berapakah nilai kasut, berapakah kos bagi setiap satu kasut maksudnya nak kira senang je, maknanya RM78,948 bahagi dengan 1000. Okey, so dapat kita akan dapat bagi dengan 1000 dapatlah RM78.95 adalah kos per unit. Okey, ini adalah kos total kos untuk semua. Ini adalah kos per unit. Kos per unit maksudnya total kos bahagi dengan berapa unit yang ada. Okey, jadi itu jelah untuk kos pengeluaran. Kan senang, tak susah mana pun. Cuma yang kena tahu kita tidak ada harga jualan sebab sini adalah kita untuk kira kos. Kos ni maksudnya belanja yang kita keluarkan untuk keluarkan barang. Okay, belanja yang kita peruntukkan untuk keluarkan barang. So mesti kita kena kira berapa barang yang kita dah pakai, berapa barang yang kita dah pakai, yang kita beli, kemudian berapa kos yang kita gunakan untuk jadikan bahan tu, dan kos-kos yang terlibat secara tidak langsung macam sewa semua, macam tapak-tapak bangunan, mungkin royalty. Kalau ada royalty akan dimasukkan di bawah sini bawah pekerja kilang, royalty kilang ataupun royalty brand. Okay,
Okay, itu saja untuk kos pengeluaran. Tak susah mana, saya rasa senang je lah kan, celah-celah gigi je. So sekali tengok, dua kali tengok dah hafal masuk kepala lah, insyaAllah. Okay, jumpa saya untuk video akan datang, untuk video penyerta-penyelesaian bank, insyaAllah. Jadinya okay, bye bye, Assalamualaikum.